Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Miza Usni Muhammad. Berita wilayah kita mulakan dengan rangkuman berita-berita utama hari ini. Malaysia kutuk sekeras-kerasnya serangan Israel ke atas rakyat Palestin yang sedang menunggu bantuan di Nablus, semenanjung Gaza Utara. Serangan pada 29 Februari lalu mengorbankan lebih 100 nyawa. Selain kira-kira 700 yang lain cedera. Wisma Putra dalam kenyataan zahir kekesalan Malaysia dan kecaman keras tindakan pembunuhan yang turut sasar wanita dan kanak-kanak. Ia bukan sahaja menyalahi undang-undang antarabangsa, malah terang-terangan melanggar langkah sementara Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ pada 26 Januari lalu dan Konvensyen Genosid 1948. Malaysia sekali lagi gesa gencatan senjata kekal disegerakan. Pelan tindakan baharu industri padi dan beras dijadual dibentang pada mesyuarat khas Majlis Tindakan Sara Hidup Negara NACOL 20 Mac ini. Kajian dan perbincangan lanjut mengenai pelan berkenaan sedang giat dijalankan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM. Pelaksanaannya mengambil kira harga belian padi, faktor bekalan dan harga beras import dunia. Turut diteliti kemampanan bekalan beras tempatan dan kesan kepada pengguna. Perkara itu dipersetujui semasa sesi libat urus KPKM bersama pihak industri Khamis lepas. Jumlah graduan TVET dalam bidang pertanian masih sederhana iaitu hanya kira-kira 600 setiap tahun. Justeru usaha tingkatkan keterlibatan serta minat generasi muda dalam pertanian terus diperkasa. Anak-anak muda sekarang ni tak salah mereka siapa pun begitu. Dia nak income yang cepat. Tapi macam pertanian ni dia kena tahulah tadi, kemudian kalau terlibatnya itu hasilnya lambat walaupun ianya sustain. Tapi kita kena war-warkah supaya masa depan dalam bidang pertanian ini cemerlang. Beliau memaklumkan selepas merasmikan Expo Pakar Pertanian di Serdang, Selangor. Kerajaan secara prinsip bersetuju untuk melaksanakan inisiatif pelepasan banduan secara berlesen menerusi tahanan rumah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, proses penelitian, kajian dan semakan peruntukan undang-undang mengenainya telah dimulakan. Saya juga letakkan satu timeline, iaitu ianya mesti pada kadar yang keutamaan yang perlu disegerakan. Kita tak boleh ketepikan peruntukan undang-undang. Apakah memadai dengan meminda undang-undang sedia ada ataupun ada keperluan untuk menggubal undang-undang baru. Inisiatif ini yakini dapat mengurangkan kesesakan penjara dan sebagai langkah penjimatan kepada negara. Sekurang-kurangnya 2,000 beg darah diperlukan setiap hari untuk memastikan stok bekalan darah mencukupi dan ia bagi menghadapi sebarang kemungkinan pada masa depan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata kementeriannya akan memperhebat usaha mempromosikan kempen derma darah dengan kerjasama Pusat Darah Negara PDN dan St. John Ambulance Malaysia SJAM. Apapun kita mempunyai lebihan yang cukup, kapasiti yang cukup, yang mencukupi, tapi kita tidak mahu selesa. Kita tahu bahawa sentiasa dalam keadaan tertentu mungkin kita memerlukan, jadi kita sentiasa membuat kempen derma darah ini. 354 laporan berkaitan jenayah penipuan tawaran pekerjaan di luar negara diterima polis sejak 2021 hingga 23 Februari lalu dan ia membabitkan 459 mangsa warga Malaysia. 326 daripadanya berjaya diselamatkan manakala 133 lagi masih terkandas di luar negara. Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Rusdi Muhammad Isa memaklumkan pelbagai pendekatan dilaksanakan bagi membenteras jenayah berkenaan dan ini termasuk melakukan resikan dan operasi dengan fokus memburu dalang utama yang merekrut warga tempatan.
11 tahun sudah berlalu tragedi berdarah di Falda Sahabat Lahad Datu Sabah yang mengorbankan 10 perwira negara masih segar dalam ingatan. Bukan senang merawat trauma, namun penduduk tidak lagi takut untuk meneruskan aktiviti harian dengan kewujudan Eastern Sabah Security Command ESCOM. Laporan bersama Amran Raji. Dilancarkan pada 7 Mac 2013, ESCOM bertanggungjawab menjaga keamanan dan keselamatan di Zon Selamat Sabah Timur, S-Zone. Kejayaan demi kejayaan yang dicapai memberi keyakinan kepada penduduk untuk berkunjung ke pantai timur Sabah. Situasi ini bukan sahaja dirasakan oleh masyarakat S-Zone, malah seluruh rakyat Malaysia dan masyarakat luar negara. Buktinya, saban hari statistik kemasukan pelancong tempatan dan asing ke pusat peranginan yang terdapat di pantai timur Sabah sentiasa menunjukkan peningkatan, iaitu melebihi 1,000 orang setiap hari. Selama 11 tahun, pelbagai usaha dilakukan demi kesejahteraan penduduk di S-Zone. Begitu juga dalam aspek keselamatan bagi memberikan imej seluruh kawasan berkenaan adalah selamat. Kalau kita tengok dari segi kadar jenayah rentas sempadan yang direkodkan di EZO ini semakin menurun. Ini disebabkan oleh pengoperasian yang begitu kerap yang dikoordinasikan oleh ESCOM bersama-sama dengan pasukan keselamatan yang lain, yaitu Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, APMM serta agensi-agensi penguatkuasa yang berada di E-Zone ini begitu kukuh, begitu rapat. Jadi hasilnya kalau kita tengok memang statistik penurunan. Kejayaan yang dicapai ESCOM cukup cemerlang. Sipar kes penculikan sejak Januari 2020. Malah kegiatan penyeludupan dan jenayah rentas sempadan juga berkurangan. Kalau kita tengok pada 26 Ogos 2023 seramai 32 orang peserta daripada berbagai-bagai negara, iaitu 12 buah kapal layar dari 10 buah negara dalam sel Passenger Malaysia to the East, berjaya menamatkan pelayaran daripada Kota Kinabalu sehinggalah ke Tawau dan seterusnya ke perairan Indonesia. Dan mereka merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kerana begitu selamat. Kejayaan Kembara Jelajah Borneo, Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sebelum ini, Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah bersama pemaisuri dan kerabat Baginda turut menggambarkan realiti sebenar bahawa wilayah S-Zone adalah selamat, aman dan damai. Ikuti siri 2, laporan khas ESCOM 11 tahun esok. Amran Raji, RTM. Seterusnya, untuk perkembangan laporan cuaca seluruh negara, kita bersama Pegawai Met Malaysia, Syazwan Yahya. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baiklah, pada ketika ini, keadaan cuaca lembap kini diperhatikan di kebanyakan negeri di semenanjung Malaysia. Keadaan hujan di negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang dijangka akan bergerak menuju ke arah barat, memasuki negeri-negeri utara dan juga pantai barat semenanjung. Dan keadaan ini dijangkakan akan beransur reda menjelang malam nanti. Dan alhamdulillah, keadaan hujan yang berlaku pada petang ini boleh menurunkan suhu di kebanyakan kawasan di semenanjung Malaysia. Dan demikian, keadaan libur petir boleh menyebabkan keadaan angin yang agak kencang. Oleh itu, orang ramai masih lagi dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan keadaan cuaca semasa. Baiklah, bagi Sabah dan Sarawak, hujan berserta ribut petir kini diperhatikan di bahagian Sandakan, Tawau dan juga pedalaman di negeri Sabah serta di kebanyakan bahagian di negeri Sarawak. Keadaan hujan di sekitar negeri Sabah dijangkakan akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Dan demikian, keadaan cuaca lembap di sekitar negeri Sarawak dijangkakan berpotensi berterusan dalam jangka masa yang agak lama, terutamanya di sekitar kawasan selatan Sarawak. Oleh itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran hujan berterusan peringkat waspada melibatkan bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong
Gunung Sibu dan juga Sarike di negeri Sarawak sehingga ke hari esok, iaitu 3 Mac 2024. Oleh itu, bagi orang ramai yang tinggal di kawasan berkenaan, anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan keadaan hujan dan juga potensi banjir yang masih lagi boleh berlaku. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk petang ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian Sewani Yahya. Assalamualaikum. Tiada jalan mudah untuk berjaya dan tiada jalan mudah untuk bahagia. Jadi buang tabiat tidak baik untuk berjaya dan bahagia. Buang perangai kita yang ingin mengambil hati orang. Buang gaya hidup buruk yang tak sihat. Tengku Pemaisuri Selangor, Tengku Pemaisuri Nur Ashikin berkenan memulakan penyalinan kalimah Bismillah sebagai simbolik pemulaan penyalinan manuskrip Al-Quran pertama Muslimah oleh Yayasan Restu. Baginda yang berangkat ke Restu Global Quranic Arts Festival di Nasrul Quran Putrajaya turut berkenan merasmikan pelancaran penerbitan Mushaf Khadijah. Mushaf itu merupakan naskah berbentuk ensiklopedia Al-Quran pertama Yayasan Restu dengan 40 kelebihan dalam usaha memudahkan pembaca mempelajari dan mendalami makna Al-Quran. Pengedaran Mushaf Khadijah itu juga bertujuan mengumpul dana bagi membina Masjid Mesra Wanita pertama di Malaysia. Takrifan pemerkasaan Bumiputera tidak boleh hanya dilihat menerusi penguasaan equity semata-mata. Sebaliknya menerusi konsep 3P iaitu penyertaan, penguasaan dan pemilikan. Dan melihat dasar ekonomi Bumiputera, DEB Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata ia berjaya mengeluarkan kumpulan Bumiputera dari kelompok miskin tegar selain memperkasakan bidang pendidikan. Dasar yang digerakkan sejak tahun 1970-an hingga 2000 itu telah berjaya melahirkan kelompok kelas pertengahan yang teramai di Malaysia. Soal pemilikan 30% ini, itu pun sebenarnya tertakluk kepada bagaimana lensa mana yang kita ambil untuk memahami 30%. So, jadi dia bergantung kepada definisi. Itu satu perkara yang pertama. Yang kedua ialah kerana trend pemilikan equity, kaedah untuk memiliki equity sekarang ni sebenarnya sangat berbeza berbanding dengan tahun 70-an dulu masa mula-mula sasaran 30% itu ditetapkan kan. Beliau bercakap kepada media pada Kongres Ekonomi Bumiputera edisi ke-7 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Berbaki 2 hari lagi, Festival Lentera Sisiran Tasik Putrajaya 2024 bertemakan tradisi dan cahaya yang berlangsung sejak 24 Februari lalu akan melabuhkan tirainya. Kita lakukan ini
sempena menyambut ulang tahun Perbadanan Putrajaya yang ke-28. So ini adalah sebenarnya kita adakan setiap tahun. Ini adalah kali ke-13 dan konsepnya adalah sedikit berbeza pada kali ini berbanding dengan yang sebelum-sebelum ini, di mana kita pancarkan sebelum ini kita pancarkan lampu-lampu di bangunan, bangunan-bangunan di sekitar Putrajaya. Tetapi pada kali ini kita buat konsep yang berbeza. Kita ambil tema tradisi, cahaya dan pencahayaan dan tradisi. Sebab tu pada malam ini kalau kita tengok kita ada taman-taman tema yang berkonsepkan tradisi Melayu, Cina, India. Beliau bercakap kepada media selepas menyaksikan pertunjukan pencahayaan Grand Light Symphony dan Musical Fountain di Anjung Floria, Putrajaya. Perbadanan Putrajaya menyasarkan kehadiran 1.5 juta pengunjung sepanjang 9 hari penganjuran festival pencahayaan ini. Cubaan seludup haiwan terlindung yang disumbat ke paip PVC gagal. Suspek warga Indonesia ditahan di KLIA 2 Khamis lepas. Ketua Pengarah Perhilitan Semenanjung Malaysia, Dato' Abdul Kadir Abu Hashim memaklumkan ketika kejadian pegawainya mengesan bagasi milik suspek yang mencurigakan. Suspek berusia 50-an mendakwa sebuah kotak dibawanya berisi buah tangan dari Malaysia. Pemeriksaan lanjut membawa kepada penemuan 3 burung sewah tahu yang disumbat dalam 3 batang paip PVC. Suspek direman untuk membantu siasatan. Sebuah premis hiburan di Petaling Jaya diserbu kerana beroperasi tanpa lesen dan menawarkan minuman keras yang tidak sah cukai. 5 individu termasuk 2 warga asing tanpa izin ditahan dalam operasi yang turut disertai Jabatan Agama Islam Selangor JAIS. Ketua Penolong Pengarah di 3 Bukit Aman, Senior Assistant Commissioner Sofian Santung memaklumkan tangkapan dibuat mengikut Seksyen 76 Akta Eksais 1976 dan Seksyen 6-1 Enactment Hiburan dan Tempat-Tempat Hiburan Negeri Selangor 1995. Serbuan turut merampas 3 keping resip perniagaan, 6 botol arak, peralatan kawalan bunyi, mikrofon serta 2 pembesar suara. Kebanyakan pengunjung pusat hiburan tersebut terdiri daripada warga negara Malaysia beragama Islam. Kesemua tangkapan dan mangsa serta barang rampasan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Petaling Jaya untuk tindakan lanjut. Sistem asimilasi struktur asas kepimpinan ASAK diperkenal bagi memperkasakan pengurusan dan tabik urus cabang wanita PKR secara digital. Ketua Wanita PKR Fadlina Siddiq berkata sistem itu merupakan sebuah laman rasmi tertutup yang dibangunkan bagi mengatasi isu-isu berbangkit, antaranya penyelarasan pengurusan keahlian dan dokumentasi di peringkat negeri dan pusat. Penggunaan sistem ASAK ini sepenuhnya untuk membantu menguatkan parti, khususnya dalam isu-isu pentadbiran parti, keahlian, kemudian yang akan membawa kepada mesyuarat agung tahunan cabang masing-masing dan kemudian ke Kongres. Ini khas untuk wanita dan kita memperkukuhkan dalam konteks untuk menyusun dari segi wanita punya pengurusan. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran sistem ASAK di Shah Alam, Selangor. Pasukan Liga M3 yang bakal mendapat lesen kebangsaan untuk beraksi di Liga Super musim 2024-2025 diingatkan agar tidak menjualnya kepada pihak lain. Ketua Pegawai Eksekutif Liga Bola Sepak Malaysia MFL, Datuk Stewart Ramalingam, menegaskan pihaknya boleh menarik balik lesen berkenaan jika perkara itu berlaku. Menurut MFL juga berhak untuk tidak meluluskan sebarang pengambil alihan pasukan oleh pihak ketiga sekiranya pembeli tidak menepati kriteria ditetapkan. Kalau pasukan itu dijual, MFL ada hak untuk tarik balik lesen kalau saya tak meluluskan that take over. Kalau take over tu kita kena tengok the due diligence of the buying party, siapa dia, latar belakang, duit datang daripada mana, adakah kestabilan. Sebab kalau dia hanya memberi lesen, that means the club is entirely zero, tak kena start daripada kosong.
Dalam perkembangan lain, beliau memaklumkan proses temuduga untuk keempat-empat pasukan yang mengemukakan permohonan untuk beraksi di Liga Super terpaksa dianjakkan pada Isnin depan. Geran peluncuran RM100 juta wakaf Mara Madani dilancarkan bermula hari ini. Perdana Menteri berkata pelaksanaannya bertujuan meringankan beban pembiayaan pendidikan bagi pelajar Bumiputra menerusi hasil potongan cukai pewakaf. Perdana Menteri turut memaklumkan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menjadi penaung utama wakaf tersebut. Geran peluncuran RM100 juta dengan maksud dalam tempoh 2 tahun terkumpul minima RM1 bilion. Seperti mana potongan cukai bagi wakaf berasaskan saham seperti wakaf ASNB dan juga wakaf An-Nur di bawah Johor Corp, kita bersetuju untuk melanjutkan potongan cukai untuk maksud tersebut. Beliau berkata demikian dalam ucapannya sempena Majlis Penutup Kongres Ekonomi Bumiputra KEB 2024 di Putrajaya. Pelaksanaannya dijangka bakal memanfaatkan 70.1% Bumiputra dan memastikan keterjaminan pendidikan golongan sasar. Paparan dari negeri di bawah Bayu. Kerajaan Sabah pastikan pengukuhan keuangan taman-taman Sabah diteruskan. Laporannya langsung bersama Muhammad Syarizam di Kota Kinabalu. Silakan. Baik Miza, Kerajaan Negeri melalui Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar akan memastikan pengukuhan keuangan taman-taman Sabah diteruskan bagi menjamin kelestarian kawasan-kawasan terpelihara di negeri ini. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Christina Liew berkata bagi mengurus dan melindungi kawasan taman-taman Sabah seluas 1.2 juta hektar menelan kos tinggi. Oleh itu, konsep kelestarian perlu selari dengan pengukuhan keuangan agensi. Datuk Christina berkata demikian dalam ucapannya sempena Majlis Penghargaan Lembaga Pemegang Amanah Taman-Taman Sabah 2023 di Kota Kinabalu. Teks dibacakan Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Taman-Taman Sabah, Peter Lintar. Untuk rekod, Taman-Taman Sabah berjaya memperoleh pendapatan sebanyak RM54 juta pada tahun 2023, tidak termasuk geran kerajaan. Kejayaan lain direkodkan ialah Anugerah UNESCO Triple Crown, Anugerah Kinabalu UNESCO Global Geopark oleh Lembaga Eksekutif di Paris, Perancis dan kejayaan penganjuran Konferens Antarabangsa iaitu Turtle Island Heritage Protected Area Joint Management Committee Meeting ke-14 di Kota Kinabalu. Seramai 70 orang terdiri pesara, pihak berkepentingan dan kaki tangan Taman-Taman Sabah menerima sijil penghargaan dalam majlis ini. Isu bekalan air di Pulau Sebatik Tawau semakin membelenggu 16,000 penduduknya yang memerlukan tindakan dan penyelesaian segera daripada pihak kerajaan, lebih-lebih lagi apabila umat Islam akan menyambut bulan Ramadan tidak lama lagi. Ahli Parlimen Kelabakan Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata pihaknya telah mengambil langkah penyelesaian untuk membina 2 telaga tiup, mendalamkan loji air Wallace Bay serta proses penyagharaman air laut. Namun katanya kesemua urusan projek berkenaan memerlukan jangka masa yang panjang di samping kos yang tinggi sedangkan penduduk pulau itu memerlukan bekalan air bersih setiap hari. Tambahnya, isu ini perlukan penyelesaian segera kerana penduduk pulau tersebut mengalami kesukaran mendapatkan bekalan air bersih sejak 5 bulan lalu. Kita perlukan intervensi daripada pihak kerajaan negeri ataupun persekutuanlah untuk cuba membantu penduduk Pulau Sebatik memberikan satu alternatif untuk bekalan air secara cepatlah. Untuk makluman, empangan air di Wallace Bay kering dan baru-baru ini juga pihak Jabatan Air menyatakan tidak akan menghantar lagi bekalan air, so kita harapkanlah ya dapat dilaksanakan dengan segera dan sudah ada cadangan dan saya fikir pihak Jabatan Air telah melakukan lawatan, tetapi pada saya itu adalah penyelesaian jangka panjang. Ya. Kita perlu penyelesaian segera, kalau boleh hari ini umum, besok buat. Datuk Suryadi ditemui pemberita selepas merasmikan Majlis Penutupan Pertandingan Akhir Bahas Kalabakan Bakal di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Kuhara Tawau.
Sebanyak 10 juta liter air bersih sehari diperlukan untuk menampung kegunaan penduduk Pulau Sebatik. Peniaga di negeri ini diingatkan tidak mengambil kesempatan menaikkan harga susulan kenaikan 2% cukai jualan dan perkhidmatan SST yang berkuat kuasa semalam. Ini penting bagi memastikan kenaikan SST itu tidak membebankan orang ramai. Presiden Persatuan Pengguna Bijak Pantai Barat Sabah, David Chan berkata selepas wabak COVID-19, pihaknya menyedari pola pasaran barangan telah berubah kerana orang ramai mengalami kemerosotan kewangan. Orang ramai kini sangat selektif untuk membeli makanan dan produk yang lebih murah akibat kekangan kewangan. Sehubungan itu, David menggesa peniaga supaya bertimbang rasa dengan tidak mengambil kesempatan menaikkan harga makanan dan produk pengguna secara tidak munasabah hanya kerana kenaikan 2% SST. Perayaan Tahun Baharu Cina terus disambut meriah di negeri ini. Di Kota Kinabalu, lebih 3,000 warga bandaraya memeriahkan Pesta Tahun Baharu Cina, anjuran unit pemimpin pembangunan masyarakat Dewan Undangan Negeri Dun Luyang. Sambutan turut dihadiri pembantu menteri kepada Ketua Menteri Datuk Abidin Madingkir mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nur. Pesta sambutan Tahun Naga ini diserikan dengan pelbagai aktiviti kebudayaan masyarakat Tionghoa, antaranya tarian singa selain persembahan nyanyian. Tahun Naga dipercayai membawa simbol kekuatan, kehormatan, kejayaan dan keberuntungan. Seramai 245 atlet Muay Thai dari seluruh negara berentak dalam edisi ketiga Sabah Muay Thai Championship 2024 SMC. Kejohanan anjuran Persatuan Muay Thai Negeri Sabah dan Pertubuhan Memperkasa Anak Sabah Permas itu mempertandingkan 3 kategori iaitu amatur, semi-pro dan pro fight. Ketua Setiausaha Politik Kanan Perdana Menteri Datuk Seri Samsul Iskandar Muhammad Akin berkata kejohanan ini platform mencukil bakat baharu dalam sukan berkenaan bagi mewakili Sabah serta Malaysia sekaligus memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat setempat. Muay Thai ini adalah sukan yang bukan sekadar menunjukkan disiplin yang jitu tapi juga semangat juang yang kental, yang tentunya satu perkara yang baik untuk kita semaikan di dalam masyarakat, kerana dalam semangat Malaysia Madani sendiri pun ada penekanan rukun yakin, keyakinan, dan saya percaya dengan adanya semangat keyakinan dan juga hormat antara satu sama lain, kita dapat membina satu masyarakat yang sejahtera. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan kejohanan berkenaan di Kota Kinabalu. Sementara itu, Pengerusi Pertubuhan Memperkasa Anak Sabah Permas, Sazam Halik Zaman berkata, kejohanan ini merupakan program tanggungjawab sosial korporat CSR dan usaha sama Permas dalam mengangkat martabat persatuan yang terdapat di Sabah seperti Persatuan Muay Thai Negeri Sabah. Harapan saya, bukan saja saya, mana-mana NGO yang lain, saya harap mereka akan buat program seperti ini, terutamanya untuk belia-belia. Jadi saya tengok ini satu kebanyakan positif untuk belia-belia kita pada masa ini, terutamanya anak-anak muda yang baru mau mencuburi bidang ini. Dalam rekod kami 245, which is melebihi orang kata macam peringkat antarabangsa lah. So 245 itu adalah rekod kami di mana kami membayar untuk insurans petinju seramai 245 orang. So daripada situ pun telah menunjukkan ramai melebihi 200, which is orang kata antarabangsa punya penyertaan. Kejohanan ini berlangsung selama 3 hari sehingga esok. Baik, sekian perkongsian dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan semasa, teruskan bersama dengan Miza. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Silakan Miza. Baik, terima kasih Syariza. Dan seterusnya kita ke Sarawak di mana pertambahan kawasan kedaman baharu di Sibujaya menyebabkan perlunya mendirikan rumah ibadat di kawasan tersebut. Itu antara paparan dari Bumi Kenyalang hari ini. Jadi langsung saja bersama Bu Mawin di Kuching. Silakan Bu Ma. Baik Miza, terima kasih. Saudara, sebelum itu kita mulakan dengan perkembangan banjir. Susulan hujan lebat berterusan di Kuching sejak semalam, beberapa buah pusat pemindahan sementara PPS yang ditutup 2 minggu lepas
terpaksa diaktifkan semula berikutan gelombang kedua banjir hari ini. Tinjauan RTM di salah sebuah PPS berkenaan di Dewan Arpiang, Kampung Sinar Budi Baru yang diaktifkan pada pukul 8 pagi tadi sudah dilengkapi dengan bantuan makanan selain pelbagai keperluan daripada agensi-agensi yang berkenaan bagi memastikan keselesaan 194 penduduk daripada 82 keluarga terjejas banjir yang ditempatkan di pusat tersebut. Menurut Ketua Kampung Sinar Budi, Wan Sulaiman, jumlah penduduk di PPS itu kali ini adalah lebih ramai berbanding banjir yang berlaku pada pertengahan bulan lepas yang hanya menempatkan 60 mangsa daripada 13 keluarga. Persiapan ini ada mengejut tu, banjir mengejut. Banjir mengejut. Kerana semalam hujan lebat. Dari jam berapa tak pasti jugalah. Sehingga jam 4 pagi saya menerima telefon mengatakan kampung dah banjir. Sementara itu, Pegawai Sekretariat dan Perhubungan Awam Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Sarawak, Muhammad Hanif Abdul Aziz berkata, pihaknya telah menghantar pasukan bantuan sejurus menerima panggilan daripada orang awam pada pukul 4 pagi tadi sambil menambah proses pemindahan adalah dalam keadaan terkawal. Jangkaan untuk dari semasa ke semasa kemungkinan akan meningkat sebab kami telah menghantar satu juga pasukan untuk buat rondaan dan sekiranya ada terdapat keadaan yang agak terjejas dan rumah yang terjejas, jadi kami akan segera yang melakukan petugas kami lah untuk membantu mangsa dan membawa ke mereka ke PPS. Setakat pukul 4 petang tadi, 7 PPS beroperasi dengan jumlah mangsa banjir di Sarawak meningkat kepada 1,257 orang daripada 355 keluarga berbanding 374 orang pukul 2 petang tadi. Masjid Baharu Sibujaya yang dinamakan Al-Madinah Al-Husna dirasmikan semalam oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Pembinaan masjid itu dengan kos RM32 juta mengambil teladan yang ditunjukkan oleh Rasulullah yang membina Masjid Nabawi setelah berhijrah dari Mekah. Berucap pada perasmian masjid berkenaan, Premier berkata, Sibujaya juga merupakan satu tempat berhijrah masyarakat dari kawasan lain. Oleh itu, menurut beliau, apabila tempat baru dibuka, pertimbangan harus dibuat untuk mendirikan rumah ibadat di kawasan tersebut. Jadi bermakna kita dalam Sibujaya ini, kita gunakanlah masjid sebagai pusat untuk kita membangunkan diri kita dan membangunkan masyarakat. Alhamdulillah, Sibujaya telah membangun dengan baik. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Abang Johari mendedahkan jalan raya dari Sibujaya terus ke Lanang kini dalam pembinaan dan akan siap dalam tempoh setahun lagi. Beliau percaya jalan itu kelak akan meningkatkan kesaling hubungan antara Sibujaya dengan daerah lain sekaligus menjadikannya satu kawasan yang akan membangun dari sudut ekonomi dan pertanian. Institusi Penjara Sarawak merekodkan pencapaian paling signifikan dengan kadar kesesakan sebanyak negatif 13.2% berbanding 20% standard antarabangsa. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, peratusan itu merupakan salah satu daripada 4 indikator kunci prestasi kecemerlangan dalam usaha meningkatkan pengurusan dan kecekapan dalam sistem penjara yang membolehkan Institusi Penjara Sarawak dinobatkan sebagai penerima Anugerah Penjara Negeri Cemerlang 2023. Selain kadar kesesakan yang rendah, Institusi Penjara Sarawak juga merekodkan kadar residivis yang rendah dengan 12.7% berbanding 20% standard antarabangsa yang menunjukkan keberhasilan dalam memulihkan dan mengintegrasikan bantuan ke dalam masyarakat. Sarawak juga mencatat kadar reman yang hanya sebanyak 13.5% berbanding 20% peringkat antarabangsa menunjukkan keberkesanan dalam menangani isu reman dan mengurangkan jumlah bantuan yang ditahan sebelum dibicarakan.
kadar pemenjaraan dengan 119 banduan bagi setiap 100,000 penduduk, institusi penjara Sarawak berjaya mengekalkan kadar yang lebih rendah berbanding standard antarabangsa 145 banduan bagi setiap 100,000 penduduk. Jelas menunjukkan kecekapan dalam pengurusan jenayah kerana hukuman penjara dijadikan pilihan terakhir penghukuman. Menteri itu menyatakan demikian dalam sidang media selepas mewakili Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof pada majlis perasmian sambutan Hari Penjara ke-234 di Kompleks Penjara Puncak Borneo hari ini. Majlis Penamaan Kapal Peronda Luar Pesisir APMM telah disempurnakan oleh isteri Perdana Menteri Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail bertempat di Lembaga Pelabuhan Kuching. Baik, kita langsung bersama Monica Gary di Jeti Lembaga Pelabuhan Kuching. Monica, silakan. Terima kasih Buma di studio RTM Kuching dan sebentar saja tadi telah pun selesai majlis penamaan kapal OPV1 yang disempurnakan oleh isteri Perdana Menteri Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail. Jadi bersama saya pada petang ini iaitu Ketua Pengarah Maritim Malaysia Laksamana Maritim Datuk Hamid Muhammad Amin. Selamat petang Datuk. Selamat petang. Baik Datuk, boleh kongsikan mengenai apakah majlis telah pun selesai sebentar tadi? Tadi kita selamat melaksanakan majlis penamaan KM Tun Fatimah kepada OPV1 yang kita terima daripada kerajaan yang berpengkalan di Kuching ini. Kapal ini akan bertanggungjawab untuk meronda di perairan Sarawak dan fokus kepada Beting Pating Yali dan perairan Beting Raja Jarum. Di sini ada kawasan yang mempunyai banyak resources ikan, semua dari segi industri minyak, gas asli, dan pelantar-pelantar minyak yang ada di perairan Sarawak ini yang menyumbangkan kepada ekonomi negara dan juga negeri Sarawak sendiri. Dalam masa yang sama juga kita juga bertanggungjawab untuk menjaga laluan kapal ini. Di sini juga perairan negara kita ni merupakan laluan perdagangan antarabangsa daripada Eropah, daripada Amerika ke China, ke Jepun dan sebelah timur dan barat lah. Okey Datuk, sekali lagi Datuk boleh kongsikan harapan Datuk khususnya signifikannya operasi kapal ini di Sarawak ini kepada agensi ataupun maritim Malaysia di Sarawak ini. Ya, seperti saya kata tadi, semasa kapal ini telah diarahkan untuk berpengkalan di sini sejak 2 Januari yang lepas, dia telah melaksanakan tugas dengan baik dan telah buat penangkapan lah. Actually kapal OPV1 ni, KM Tun Fatimah ni, dia bukan saja akan digerakkan menjaga perairan Sarawak. Kita akan gerakkan juga dia jaga perairan Sabah. Dan kalau perlu mereka akan pergi ke perairan pantai timur Semenanjung. Saya dapati kapal ini sangat bagus, sesuai untuk APMM untuk melaksanakan tugas dan perancangan kita memang kita perlukan lagi lah. Okey Datuk, terima kasih atas perkongsian tersebut. Jadi OPV1 ini memperjelaskan bahawa komitmen kerajaan Madani khususnya di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim iaitu amat mengutamakan keselamatan dan juga keterjaminan aset khususnya di perairan di Sarawak dan juga negara kita. Itu saja Buma yang dapat saya kongsikan langsung dari JT Lembaga Pelabuhan Kuching ini. Kembali kepada Buma di studio, silakan. Terima kasih Monica atas laporan anda. Seorang lelaki berjaya menyelamatkan diri dalam kebakaran yang hampir meranapkan rumah 2 tingkat yang didiaminya di Kampung Tabuan Selipar Putus, Kuching malam tadi. Laporan Pusat Gerakan Operasi PGO Bomber Sarawak memaklumkan Kamal Keling, 42 tahun, tidak mengalami kecederaan dalam kebakaran tersebut. Pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 10.25 malam. Insiden tersebut turut menyebabkan sebuah motosikal terbakar. Seramai 8 anggota dengan sebuah jentera dari Balai Bomber dan Penyelamat Tabuan Jaya digegaskan ke lokasi untuk memadam kebakaran. Api berjaya dipadam sepenuhnya pada pukul 11.14 malam. Punca kebakaran dan anggaran kerugian masih disiasat. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri perkembangan berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kembali kepada Miza untuk berita seterusnya. Miza, silakan. Baik, terima kasih Buma.
Teruk ke potensi pelancongan kesihatan seiring kempen tahun melawat Perak antara paparan disediakan dari Perak. Jadi untuk laporan lanjut, kita terus saja bersama Fahmi Muhammad Nur. Silakan Fahmi. Pelancongan kesihatan salah satu produk baru yang berpotensi dibangunkan di Perak. Untuk itu, Kerajaan Negeri melalui Tourism Perak menjalin kerjasama erat dengan Malaysia Healthcare Travel Council MHTC bagi meneroka peluang ini. Ia seiring dengan pelaksanaan kempen Tahun Melawat Perak TMP 2024. Ikuti laporan disediakan Nur Ain Abu Bakar. Esko Pelancongan Industri Pelaburan dan Pembangunan Koridor Loh Ziyi berkata, ketika ini pelancongan kesihatan di Perak lebih berfokus di daerah Kinta. Kesiapsiagaan kemudahan infrastruktur perlu diberi tumpuan sebelum ianya diperluas ke kawasan lain. Memang kita ada, tetapi kita kena bermula dekat Ipoh dululah. Nombor satu, kita kena bermula dekat Ipoh dulu. And dia juga kita tengok kesesuaian. Seperti kadang-kadang kita kata mungkin dia boleh buat perubatan dia di Ipoh. Lepas tu dia duduk kat Taiping. Ataupun dia duduk kat Sepetang. Ataupun kat Kuala Kangsar dan sebagainya kan. Tapi rawatannya kat sini. Maknanya tak perlu rawatan tu hospital kita bina satu negeri pun penuh dengan hospital. Tetapi hospital itu satu hal, tapi tidak menjadi masalah untuk mereka selepas mendapat rawatan untuk bergerak dalam Perak sendiri. Berdasarkan data Jabatan Imigresen Perak, 5 negara mencatatkan jumlah kemasukan pelancong tertinggi adalah dari Thailand, Singapura, Vietnam, Indonesia dan China. Faktor lain yang turut mendorong kepada perkembangan sektor itu adalah tawaran perkhidmatan kesihatan yang berkualiti. Kebanyakan hospital di Perak mempunyai tenaga pakar terlatih, cekap dan mesra, sekaligus mendorong pesakit untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan. Apabila kita berkata mengenai pelancongan ni, dia juga perlu kita ada infra asas. Okey, macam kita kata, secara dasarnya kita mempunyai keadaan alam sekitar dan juga budaya penduduk-penduduk ke sini yang cukup sesuai. Tapi pada masa yang sama, kita juga perlu pastikan ada ketersediaan hospital-hospital yang ada. Setentunya sekiranya ia berjaya dilaksanakan, saya rasa ia merupakan sesuatu yang amat baguslah kepada negeri kita. Ke arah mencapai misi tersebut, 2 pusat kesihatan baru akan dibuka di kawasan wilayah Greater Ipoh, iaitu Pusat Perubatan Sunway Tambun dan Quill Medical Center di Jalan Sultan Nazrin Shah. Ia dijangka siap menjelang penghujung tahun ini. Kedua-duanya sudah hampir 80%. Ya, yang saya jangkakan akan menawarkan sekitar 850 katil tambahan. Yang dah siap pun dah ada dah, macam di satu hospital botani dengan community hospital yang siap lebih kurang 150 katil, dan kita ada upgrade 2-3 hospital swasta sedia ada yang mungkin akan ada lebih kurang 20 ke 40 katil, 50 katil tambahan. Pembukaan kedua-dua hospital itu akan mewujudkan lebih 8,000 peluang pekerjaan berkaitan sektor kesihatan. Selain membantu menaik taraf kemudahan infrastruktur, penginapan, pengangkutan, makanan dan produk pelancongan, perkembangan ini juga membantu menggalakkan pertumbuhan ekonomi dalam kalangan rakyat negeri Perak, sekaligus menjadi segmen pelancongan baru yang sebelum ini memfokuskan kepada ekopelancongan, kebudayaan, warisan dan juga gastronomi. Nur Ain Bakar, RTM. $120 pegawai dan anggota polis Perak akan mewakili kontingen itu pada tamasya sukan Piala Ketua Polis Negara pada 4 hingga 8 Mac ini. Sebanyak 5 sukan disertai, iaitu rugby, hoki, berbasikal, olahraga dan tarik tali. Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata beliau menyasarkan kontingen Perak untuk menamatkan saingan di kedudukan podium dalam setiap acara yang disertai. Yang pentingnya kita nak juara. Tak dapat naik juara ataupun tempat ketiga. Jadi saya tengok kepada prospek sukan ini, insya-Allah dalam 5 sukan ni pimpinan Perak boleh kejayaan nanti. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Perhimpunan Bulanan Ketua Polis Perak bagi Mac 2024 di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Perak. Tamasya Sukan Piala Ketua Polis Negara akan diadakan di Johor melibatkan penyertaan 101 pasukan untuk 6 acara termasuk sukan bola sepak.
Sekian paparan berita dari Perak, dari sungai hingga ke segara. Palestin pasti merdeka. Kembali ke Angkasa Puri, Kota Media. Baik, terima kasih Fahmi. Zakat bantuan asnaf dan bakul makanan berjumlah RM84,750 dibuat oleh Bank Muamalat Malaysia Berhad di Perlis. Sebanyak RM50,000 daripadanya diserahkan kepada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS untuk diagihkan kepada 10 buah masjid terpilih di Perlis. Menurut Ketua Jabatan Keuangan Sosial Bank Muamalat Malaysia Berhad, Zaharuddin Alias, program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR ini dianjurkan dengan kerjasama pihak MAIPS. Selain zakat, Bank Muamalat Malaysia Berhad juga menyumbangkan bantuan dalam bentuk bakul makanan kepada asnaf dan pelajar. Majlis penyerahan zakat dan bantuan asnaf disaksikan Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamlulai merangkap Yang di-Pertua MAIPS di Kuala Perlis. Tuanku Said Faizuddin Putra turut berkenan menyerahkan sumbangan agihan zakat MAIPS kepada 20 orang asnaf terpilih dalam kalangan anak Kariah Padang Besar Selatan. Pasukan Kedah Darul Aman FC diminta menyerahkan maklumat tambahan kepada Liga Bola Sepak Malaysia MFL sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung status penyertaan mereka di Liga Super musim 2024-2025. Ketua Pegawai Eksekutif MFL Datuk Stewart Ramalingam berkata maklumat tambahan itu akan dibawa ke dalam mesyuarat suku tahunan Ahli Lembaga Pengarah Badan Pentadbir Bola Sepak Tempatan pada 6 Mac ini. Tindakan itu dibuat selepas First Intense Body FIB memberi tempoh kepada skuad dari utara tanah air itu menyelesaikan isu tunggakan gaji pasukan sehingga 5 Mac ini. Kedah dilaporkan berhutang gaji pemain untuk 4 bulan sejak musim lepas. MFL boleh mengambil tindakan seperti pemotongan mata dan menolak lesen kebangsaan untuk bersaing dalam Liga Super sekiranya masalah itu berterusan. Sebelum ini, Melaka United FC, Sarawak United FC dan Perak FC pernah dikenakan pemotongan mata sebelum musim bermula. Wanita warga emas yang dipercayai memandu melawan arus di kilometer 9 Jalan Johor Bahru Air Hitam baru-baru ini disyaki mengalami penyakit dementia. Ketika kejadian itu, dia tidak berada di bawah pengaruh alkohol. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Utara ACP Valverde Singh Mahirinda Singh memaklumkan suspek ditahan pihaknya petang semalam di kawasan Iskandar Puteri. Keterangannya akan diambil bagi membantu siasatan. Ia susulan pihaknya mengesan satu video tular di media sosial yang memaparkan seorang wanita disyaki suspek memandu kereta melawan arus. Orang awam diminta tidak membuat sebarang spekulasi berhubung insiden berkenaan, sebaliknya menyerahkan kepada polis untuk melakukan siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Peniaga Bazar Ramadan di Johor diingatkan supaya menjaga kebersihan premis termasuk mengurus sisa atau sampah dengan baik sekaligus dapat mengelak pembiakan nyamuk Aedes dan mengekang penularan denggi. Dan ini susulan peningkatan kes tersebut di negeri itu. InsyaAllah kita cuba sedaya upaya untuk memastikan bilangan kes denggi kita dah tahun ini akan kita kekanglah sebaik mungkin insyaAllah. Kalau ikut trend dijangka tahun ini lebih tinggi berbanding dengan tahun sebelum ini. Jadi kita kena buat sesuatu yang lebih agresif supaya kita dapat mengekang. Orang ramai juga diseru mainkan peranan dan amal aspek kebersihan. Antara punca peningkatan kes denggi, cuaca yang tidak menentu selain pergerakan masyarakat yang meningkat pada musim perayaan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Sambutan Hari Buah Pinggang Sedunia 2024 peringkat negeri Johor di Iskandar Puteri. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM sentiasa komited memantau peruntukan yang disalurkan kepada setiap negeri terutama melibatkan golongan sasar seperti mualaf dan ini termasuk di kawasan pendalaman Sabah dan Sarawak.
Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Dr. Zulkifli Hasan berkata, pemantauan bukan sahaja dari segi penggunaan keuangan tetapi sejauh mana program tersebut memberi impak kepada masyarakat. Selain itu, program yang dilaksanakan mengambil kira budaya lokaliti setempat. Prosesnya proses sedia ada. Kita memang sentiasa memantau setiap apa yang kita peruntukkan itu perlu ada laporan dan perlu ada pemantauan dan ada bahagian-bahagian yang akan melaksanakannya. Ianya bukan sekadar pemantauan tetapi kita juga mengukur sejauh mana impak program-program tersebut dari masa ke semasa. Dan ini sangat penting kerana kita bukan sahaja memantau dari segi penggunaan kewangan itu tetapi apa yang paling penting, apa yang diperuntukkan itu dapat membawa impak yang besar kepada masyarakat. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis sambutan Mahabah Tahun Baru Cina bersama saudara Muslim peringkat kebangsaan tahun 2024 di Kampung Morton, Melaka. Dalam pada itu, di Melaka sebanyak 14.7 juta ringgit diperuntukkan bagi golongan mualaf pada tahun ini. Kira-kira 500 orang menyertai sambutan Minggu Keharmonian antara penganut agama sedunia peringkat Negeri Sembilan. Menurut Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri Sembilan, Salasia Hashim, program itu kali kedua diadakan di Negeri Sembilan yang merupakan satu daripada 4 negeri yang dipilih bagi melaksanakan program tersebut. Negeri Sembilan ini merupakan satu keutamaan untuk kerajaan persekutuan khususnya memberikan dana peruntukan ini kerana komposisi kaum di Negeri Sembilan sendiri yang sangat multi, sangat pelbagai, sangat rencamlah, di mana tapak-tapak integrasi memang perlu diadakan dengan lebih kerap dan banyak, khususnya di rumah-rumah ibadat untuk meningkatkan jurang-jurang yang renggang antara rumah-rumah ibadat Islam dan bukan Islam. Kadang-kadang mereka dalam kawasan yang sama tapi tidak ada interaksi. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menyempurnakan flag off program berkenaan ke rumah ibadat yang lain di Seremban. Kunjungan dibuat ke 5 buah rumah ibadat agama Islam dan rumah ibadat bukan agama Islam di seluruh negeri. Rumah ibadat ni mempunyai peran penting untuk komuniti kawasan tersebut. Jadi itulah program yang keharmonian tiap-tiap tahun tu bagus untuk perlu diadakan tiap-tiap tahun. Muzium Labuan dicadang dijadikan sebagai bangunan atau tapak warisan kebangsaan. Jabatan Muzium Negara JMM akan bekerjasama dengan Jabatan Warisan Negara untuk merealisasikan usaha tersebut. Sehingga 2023, Muzium Labuan merekodkan lebih 1.15 juta pengunjung sejak ditubuhkan 20 tahun lalu. Itu memang hasrat kita, kekurangannya kita cubalah untuk bantu. Tapi kita juga ingin kerjasamalah dengan Kerajaan Labuan sekarang di bawah CEO Pembangunan Labuan, sebab projek-projek ini akan memberi manfaat kepada Pulau Labuan lah, yang dapat menyumbang kepada memperhebatkan lagi muzium kita di sinilah. Kita cuba untuk naik taraf muzium kita. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Semarak at Muzium Labuan 2024 dengan tema Semarakkan Budaya, Perkasakan Komuniti. Kalender acara Jabatan Muzium Malaysia merangkumi 122 program yang melibatkan 22 buah muzium di bawah GMM juga dilancarkan. Hadir sama Timbalan Ketua Pengarah Dasar Jabatan Muzium Malaysia Muhammad Syawali Haji Badi dan Ketua Pengarah Arkib Negara Malaysia Datuk Jaafar Siddiq Haji Abdul Rahman. Kepelbagaian etnik dan suku kaum di Labuan memberi warna kepada budaya, bahasa, agama dan identiti sosial yang unik dan ia penting untuk mencapai keharmonian dan kesepaduan dalam masyarakat khususnya di Labuan. Untuk itu, program Bicara Sejarah dan Komuniti Peringkat Wilayah Persekutuan Sejarah Budaya Komuniti dan Perkembangan Pulau Labuan dikongsi bersama warga Labuan. Program Anjuran Arkib Negara Malaysia itu diadakan di Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan UMS KAL.
Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Argo Dagang berkata Kementerian Perpaduan Negara akan terus menyokong usaha Arkib Negara Malaysia ANM dalam kerja-kerja mengesan mengkaji rekod sejarah Malaysia di dalam dan luar negara. Ia penting bagi memastikan sejarah pembinaan negara dan budaya komuniti tempatan terpelihara dan direkodkan untuk generasi akan datang. Jumlah miskin dan miskin tegar di Kelantan dijangka sifar pada Disember tahun ini. Pengarah Pejabat Pembangunan Negeri Kelantan, Unit Penyelarasan dan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU JPM Jasri Kasim, jumlah ketua isi rumah KIR miskin dan miskin tegar di Kelantan mencapai penurunan ketara daripada 12,280 kepada 5,473 orang. Keperluan KIR miskin dan miskin tegar sentiasa disantuni selaras dengan hasrat kerajaan dalam menoktahkan kemiskinan. Kita punya sasaran miskin tegar di negeri Kelantan keseluruhannya menurun daripada 12,000 kepada 5,473. Di mana kita nampak penurunan yang ketara lah. Tapi di Bacok dia juga berlaku penurunan itulah berdasarkan kepada program yang kita buat. Kita akan pastikan bilangan miskin tegar ni akan ke arah sifar lah. Itu yang kita harapkan. Beliau berkata demikian ketika sidang media selepas merasmikan program jelajah IKC at Pantai Irama di Bacok hari ini. Baik, berita wilayah berakhir di sini. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.